Islam dicangkem menjadi agama terbesar di dunia menjelang tahun 2070. Selama 300 ayat yang saya usulkan kepada Menteri Agama Indonesia itu tidak dihapus. Sampai kiamat pun, sampai kapanpun terorisme tidak pernah akan berhenti. Terlampau cepat menyebar kemana-mana. Dan kuncinya adalah karena pedang. Benarkah Islam disebarkan melalui mata pedang? Tuduhan Muhammad mengembangkan agama Islam melalui mata pedang adalah satu idea yang sering dimainkan pihak yang anti-Islam. Idea ini boleh difahami melalui dua perspektif yang berbeza. Pertama, Islam menggalakkan keganasan, dan kedua, Islam memaksa agama lain untuk menganut agama Islam. Stereotip ini kekal sehingga ke hari ini. Kita dapat melihat bagaimana tragedi 11 September menjadi alat propaganda, bagaimana ideologi mata pedang terus dimainkan. Oleh itu, apa yang perlu kita fahami ialah ideologi mata pedang ini telah menjadi sebati dalam diri masyarakat Barat. Tidak terlepas dari kejahilan dan kedangkalan sang apologet Kristian, Bapa Abraham Moses, yang mengusulkan kepada Menteri Agama Indonesia agar 300 ayat Al-Quran dihapuskan kerana pada anggapannya ia penyebab berlakunya terorisme di seluruh dunia. Beliau juga membuat tuduhan tidak berasas dengan mengatakan bahawa Islam disebarkan ke serata dunia melalui mata pedang. Persoalan ini merupakan salah faham di kalangan sebahagian bukan Islam bahawa Islam tidak mempunyai jutaan penganut seluruh dunia jika ia tidak disebarkan dengan kekerasan. Peningkatan agama dunia di abad 21. Pew Research Center membuat kajian pada abad ke-21 menunjukkan bahawa Islam adalah agama yang paling pesat berkembang di dunia. Pada tahun 2010, umat Islam berjumlah 1,6 bilion berbanding 2,17 bilion umat Kristian. Bagaimanapun, pada tahun 2050, jumlah umat Islam akan meningkat kepada 2,76 bilion, sekaligus merapatkan jurang jumlah umat Kristian sebanyak 2,9 bilion. Antara tahun 2010 hingga 2050, perkembangan jumlah umat Islam jauh lebih pesat, iaitu sebanyak 73% berbanding jumlah umat Kristian dan Hindu yang masing-masing berkembang di tahap 35% dan 34%. Menurut BBC, kajian komprehensif Amerika menyimpulkan pada tahun 2009 bahawa jumlah umat Islam di seluruh dunia berjumlah kira-kira 23% daripada populasi dunia. Menjelang 2030, umat Islam dianjurkan mewakili kira-kira 26,4% daripada penduduk global daripada sejumlah 7,9 bilion orang. Ramalan agama yang komprehensif untuk tahun 2050 oleh Pew Research Center meramalkan bahawa populasi Muslim global akan berkembang pada kadar yang lebih cepat daripada populasi Kristian. Islam dicangkem menjadi agama terbesar di dunia menjelang tahun 2070. Islam adalah agama yang paling pesat berkembang di Amerika dan Eropah. Menurut laporan oleh CNN, dianggarkan 30,000 pemeluk Islam setiap tahun di Amerika Syarikat. Menurut The New York Times, dianggarkan 25% orang Islam Amerika adalah mu'alaf. Kebanyakannya adalah wanita dan orang Afrika Amerika. Pakar mengatakan bahawa penukaran agama kepada Islam telah meningkat 2 kali ganda dalam 25 tahun yang lalu di Perancis. Di kalangan 6 juta umat Islam di Perancis, kira-kira 100,000 adalah mu'alaf. Buku tahunan statistik Vatikan 2008 menyingkapkan bahawa untuk pertama kalinya Islam telah mengalahkan orang Katolik Roma di seluruh dunia. Ia menyatakan bahawa Islam telah mengatasi Katolik Roma sebagai denominasi agama tunggal terbesar di dunia. Justru, mata pedang mana yang memaksa orang-orang di Barat untuk menerima Islam dalam jumlah yang begitu besar? Hari ini, media menjelang Islam mengatakan bahawa ia menundukkan wanita. Adakah anda tahu, daripada mereka yang menerima Islam di Amerika dan Eropah, 2/3 daripadanya adalah wanita? Jika Islam menundukkan wanita, mengapa wanita Amerika dan Eropah menerima Islam? Lalu, siapa yang memaksa mereka? Pendapat Dr. Joseph Adam Pearson. Dr. Joseph Adam Pearson pernah berkata
Orang-orang yang bimbang bahawa senjata nuklear suatu hari nanti akan jatuh di tangan orang Arab gagal menyedari bahawa bom Islam telah dijatuhkan. Ia jatuh pada hari Muhammad SAW dilahirkan. Walaupun masyarakat bukan Islam khususnya di Barat berusaha mencipta pelbagai perspektif negatif terhadap agama Islam dan penganutnya, ia tetap berkembang mekar. Benarlah bahawa Nabi Muhammad SAW membawa rahmat ke atas seluruh alam ini. Baginda diutuskan bukan untuk bangsa Arab di tanah kelahirannya sahaja, tetapi baginda adalah utusan Allah buat rahmat seluruh manusia dan alam ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, dan sungguh kami tidak mengutusmu wahai Muhammad melainkan untuk membawa rahmat pada seluruh alam. Surah Al-Anbiya ayat 107. Syariat Islam asas kehidupan. Islam menolak kekerasan, keganasan, kekejaman dan paksaan melalui ideologi perluasan kuasa dengan mata pedang seperti yang didakwa Barat. Ini dibuktikan melalui sejarah pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab ke atas Baitul Maqdis. Golongan Yahudi pernah dilarang melalui Elia ataupun Baitul Maqdis selama 500 tahun oleh pemerintah Rom apabila perintah larangan memasukinya pada tahun 132 Masihi. Ia bagi menjadikan kota itu eksklusif untuk agama Kristian. Namun, selepas Sayyidina Umar Al-Khattab membebaskan Baitul Maqdis pada tahun 637 Masihi, beliau memberi jaminan kebebasan beragama, keselamatan dan kehidupan bukan Islam menerusi satu peristiaran jaminan keamanan yang ditulis pada tahun 15 Hijrah, antaranya, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ini adalah jaminan keamanan yang diberikan oleh hamba Allah, yakni Khalifah kedua Umar ibn Al-Khattab, komando yang setia kepada penduduk Elia. Beliau telah mengurniakan mereka satu jaminan keamanan untuk kehidupan dan harta benda mereka, gereja-gereja dan salib-salib mereka, yang sakit dan yang sihat kepada semua orang tanpa pengecualian, dan untuk seluruh komuniti agamanya. Gereja-gereja mereka tidak akan didiami atau diambil alih atau dimusnahkan oleh kaum muslimin. Diri-diri mereka, tanah yang mereka diami, salib dan harta-harta mereka tidak akan diceroboh atau dirampas. Penduduk tidak akan dipaksa dalam beragama atau dianiaya. Semoga ada manfaat dan pelajaran dari apa yang telah dipaparkan. Saya mengharapkan semoga perkongsian ini menambah wawasan dan pencerahan. Supaya Anda tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya, jangan lupa tekan tombol like, share dan subscribe ke atas channel ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengerjakan ilmu dan kefahaman kepada kita. Saya akhiri paparan kali ini. Semoga ada hikmah dan pembelajaran yang dapat dipetik. Sesungguhnya yang terbaik itu milik Allah. Akhir kata, Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye.